buat saya macam rasa berdosa, rasa bersalah, rasa terlambat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, saya dah lama sebenarnya nak jumpa dengan Ustaz. Akhirnya dapat juga bersua muka walaupun secara dalam talian Ustaz. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa Ustaz ya. Terima kasih juga. Ustaz, okey, jadi perkara pertama sekali, of course saya nak tanya dulu pasal program baru Ustaz bersama Astro, Jejak Abid Liu. Boleh Ustaz ceritakan sedikit pasal jejak dan juga perbezaan dia dengan door to door sebelum ni Ustaz? Saya tahu Ustaz ada program dengan Astro sebelum ni kan? Baik, jadi dia kesinambungan pada door to door Abid Liu tu lah. Cuma jejak Abid Liu ni sebab semenjak wabak COVID-19 ni kan, PKP ni, dulu mungkin masa tu diorang memang sentiasa ikut aktiviti harian saya lah, berdakwah, pergi bawah jambatan, dan lebih kepada banyak pada psikologi, kaunseling, motivasi. Kita ambil anak-anak bawah tepi jalan, kita bawa ceramah, bawa jumpa keluarga, ada yang kita hantar sekolah. Ada juga maknya-maknya masa tu kita buatkan kursus untuk dia. Daripada situ kita pergi setiap negeri, bagi semangat. Lepas tu kita, siapa nak ikut kita pergi kursus, kita bawa dia pergi kursus. Ada yang berubah, kita hantar balik rumah. Dia lebih kepada banyak macam membimbing dan mendidik. Saya nampak macam tu awal itu. Tapi yang kemudian bila COVID ni kan, kita banyak pakai mask, dan kita tak boleh lama-lama dan tak boleh bergerak atas kerana nak pergi bagi motivasi ke orang tu, dah terhad kan. Jadi dia lebih banyak pada seperti mana saya mulakan pada awal PKP tu. So dia macam itulah, kita lebih banyak pada membantu mana-mana orang yang memerlukan, daripada segala segi apa pun, terutamanya wang ringgit, harta dan juga semangat tu sendiri. Sebab itu kita pergi semualah, maknanya kali ni lebih menyeluruh, lebih dalam, dan lebih kita menyelesaikan masalah tu secara lebih besar lagi lah. Macam tu. Ustaz, bukan saya seorang Ustaz, sebenarnya ramai juga yang nak tahu Ustaz, kenapa sebenarnya Ustaz bersungguh-sungguh menjalankan kerja amal, bersedekah, beri sumbangan ini, sampai kadang-kadang Ustaz, saya rasa mau berjuta juga dah Ustaz spend kan, keluarkan duit, dan Ustaz tak berhenti, tak macam tak penat, bersungguh-sungguh betul. Apa yang menjadi puncanya yang Ustaz buat aktiviti Ustaz? Sebenarnya memang saya daripada kecil, cita-cita saya berdoa. Doa saya daripada kecil, dan saya selalu dalam semua ceramah saya pada dulu, pada anak-anak, pada universiti, pada korporat-korporat, saya selalu ajar mereka ikut saya doa, ya Allah, gunakan saya sebagai matahari kebaikan untuk manusia ni. Maksudnya kita teringin nak amalkan apa yang kita belajar dalam kehidupan Nabi, sahabat, macam mana mereka berkhidmat untuk orang lain, akhlak mereka, sifat mereka. Kita hari dengar, tapi nak praktikkan secara lebih menyeluruh. Dan tiba-tiba bila COVID-19 datang, dia macam, saya start buat kerja amal ni masa umur 12 tahun. Saya puji bagi Allah kan. 12 tahun saya ikut orang lain, tapi masa tu belum guna duit saya sendiri. Saya lebih banyak guna tenaga. Saya bahagian masak, saya bahagian angkat barang orang, saya bahagian hemat-hemat semua, buat tandas. Saya ingat lagi sampai sekarang. Sampailah setiap kali cuti Sabtu Ahad tak pernah ada kat rumah. Sabtu Ahad cuti sekolah tak ada. Sampai bila COVID ni, saya macam Allah beri peluang, macam saya start bantu satu, permintaan tu makin banyak. Start tolong. Setiap kali saya bantu, contoh saya bantu driver bas yang terbaru ni kat taksi. Start bantu je, hampir semua persatuan kat seluruh Malaysia ni mereka juga minta bantuan juga. Maksudnya mereka memerlukan. Dia tak tahu, nak kadang dia mungkin ada orang lain dah bagi, tapi yelah benda tu mana cukup kan, mana boleh sekali. Jadi tak berhenti orang macam memerlukan. Dan kita bila awal-awal saya cek orang-orang yang buat saya sedih sangat. Banyakkan masa awal-awal tu viral yang orang tak ada rumah, tak ada tandas, tak ada buang air besar, pakai gali. Hampir setiap negeri ada, ada yang tercecek begitu, dan anak tak sekolah semua sekali. Dan orang sini anak tak sekolah, ada IC semua sekali. Jadi saya pun fikir macam mana nak tolong dia. Jadi saya start mula kat situ. Dan juga antara yang saya bantu juga, masa tu kan saya kesian sangat doktor, nurse, frontliner, polis, tentera. Awal-awal kalau nak, memang banyak dia punya tekanan ujian. Dan saya pergi masa tu awal-awal tolong. Daripada tak ada kemah polis jaga, kita pergi bantu. Masa tu belum pergi kat hospital, klinik, belum ada kemah-kemah. Sebab untuk ujian test, sebab benda ni kan tiba-tiba, kita pun tak boleh nak salah kawan. Dia tiba-tiba. Jadi saya dapat peluang tahu tu, saya cepat-cepat pergi. Diorang sampai dah hujan apa semua, perlukan kemah. Jadi saya hantar kemah kat Putrajaya. Masa tu perlukan tandas, saya cepat-cepat hantarkan tandas, takut penyakit nanti bawa balik rumah. Jadi benda ni makin tak berhenti. Start saya iklankan nombor phone tu, orang nak perlukan makanan, 3 hari 1000 set makanan, 3 hari 1000 orang, 3 hari 1000 keluarga. Kita gunakan motor-motor ni, saya bayar dia orang per hari. Dia orang pun nak beramal juga. Bagi ikut alamat, bagi kawasan. Seperti awal kita cover KL, Selangor,
awal-awal tu. Dan benda tu semakin tak berhenti orang minta tolong, dan kita rasa kita mampu untuk tolong, tapi kalau tak pergi saya rasa berdosa. Sebab tu saya rasa macam berdosa. Kita tahu benda ni boleh selesai. Saya kadang-kadang contoh apa-apa lah, orang contoh motor terbakar kan, dia susah. Contoh yang abang minta bantuan kat Johor kan, motor terbakar. Jadi dia perlukan motor dah susah, motor tu hilang, mesti dia sedih. Jadi saya fikir apa yang boleh buat saya buat hati orang tadi gembira sikit, apa saya boleh buat. Jadi bukan dengan duit boleh gembirakan dia, tapi semangat dan juga kita beri apa yang dia perlukan masa tu. Orang tinggal tak ada tandas, apa kita nak buat? Mungkin selama ni pun orang kalau tak ada tandas, rumah berburuk, orang hantar beras contohnya. Orang hantar beras, sampai beras tu bertimbun-timbun, orang pun marah. Banyak beras kita dah bagi. Dia bukan perlukan beras, dia perlukan rumah, dia perlukan tandas, dia perlukan air, dia perlu elektrik. Jadi kita apa orang inginkan, kita cuba beri apa yang dia nak, apa yang dia perlukan. So begitu. Faham Ustaz? Ustaz, tapi macam Ustaz cakap tadi, sebelum ni Ustaz pada asalnya masa kecil lebih pada tenaga, lebih pada masa. Ustaz bila dah dewasa, dah bekerja, Ustaz mampu beri sumbangan sebeginilah kiranya. Tapi ramai mungkin yang tak tahu lagi Ustaz sebenarnya. Yang orang tahu Ustaz ada buka kedai runcit sekarang. Okey, dan Ustaz ada buka YouTube semua. Tapi sebelum ini Ustaz, apa lagi yang perniagaan Ustaz ataupun kerjaya Ustaz sehingga Ustaz berjaya, orang kata apa, berkongsi rezeki Ustaz tu? Apa lagi sebenarnya yang punca pendapatan Ustaz yang boleh Ustaz kongsi bersama? Jadi awal itu saya memang kalau untuk yang masuk bidang ni, dia bagi bagian-bagian training kan, motivasi. Dan saya buat training dah lama, sampai banyak saya pernah buat untuk kapal-kapal, untuk semua staf-staf atas kapal tu saya buat training untuk bina jiwa dia dari segi kerja supaya rajin, jangan malas. Sebab kadang orang dah penat buat, kadang bos-bos tak tahu nak buat apa, dan training ni memang jadi pada dulu lagi biasa orang kita buat training ni hantar. Biasa orang overseas yang bagi semangat ni, so, kita bayar untuk orang overseas buat. Jadi saya mula mendapat kepercayaan untuk buat program tu, training ni. Banyak saya dapat share kat kapal-kapal. Lepas tu saya puji bagi Allah, kementerian pun awal-awal itu saya dapat program bagi training ni. Sampai seluruh kementerian pernah berkursus dengan saya lah. Satu kementerian tu daripada staf bawah sampai KSU tu ikut kursus saya. 3 hari 2 malam. Saya dapat banyak siri pensyarah-pensyarah universiti. Memang saya buat training. Boleh kata jadual saya 30 hari tu, 27 hari tu saya bagi ceramah. Full time? Bukan ceramah kuliah maghrib, bukan. Saya memang kuliah maghrib saya banyak tolak jugalah, sebab aku dah pagi petang dekat Johor, nak kejar maghrib masih tak sempat lah. Jadi training hari yang paling saya hantar, saya banyak buat seminar lah, keluarga sunnah. Yang sebelum COVID tu ramai datang, 7,000 orang satu dewan tu. Tu antara benda-benda kat situlah awal pendapatan saya yang besar tu kat situ. Faham. Ustaz, jadi lepas tu Ustaz juga terkenal kat YouTube kerana berkongsi amalan-amalan Ustaz punya kerja-kerja amal semua Ustaz keluarkan di YouTube. Apa niat Ustaz sebenarnya keluarkan dekat YouTube tu Ustaz pada asalnya? Niat Ustaz sendiri, sebab ramai ada yang katakan setengah-setengah orang, mungkin mereka yang berfikiran negatif mengatakan kenapa Ustaz buat kerja amal tapi menunjuk-nunjuk dekat YouTube begitu. Mungkin Ustaz boleh beri pencerahan sikit niat Ustaz sebenarnya. Baik, jadi asal dulu saya memang kita banyak khidmat masyarakat ni, kita dulu tak ada Facebook pun, Instagram pun. Dah lama dah memang buat macam tu. Cuma bila ada media ni perlu digunakan. Segala media yang ada ni perlu digunakan supaya kebaikan tu bertambah biak dan makin ramai orang buat dan dia jadi contoh yang baik. Saya pada kecil, maaf saya sebut, saya selalu dengar tentang tolong orang. Setiap kali dengar tentang tolong orang, saya dah belajar Islam ni dah kemudian kan. Jadi bila saya belajar Islam, asal cerita tolong orang, kalau yang terkenal terpaksa tengok orang kat luar negara, orang-orang jauh-jauh, dia orang baik. Tapi saya terfikir kenapa saya nak cerita kat anak saya pun susah. Maksudnya kalau susah pergi dekat setempat ni boleh dapat. Tapi kalau pergi masjid, dulu orang cakap tak dapat contoh. Benda tu betul ke tak betul saya tak tahu. Tapi apa yang saya percaya ni semua lebih pada media punya pentingnya menggunakan kuasa media tu penting. Sebab tu penting kita gunakan apa yang ni Nabi SAW sebut, siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut dapat pada orang mula buat tanpa mengurangkan pahala orang yang buat. Sebab tu kita gunakan media untuk berkongsi seramai mungkin orang dalam dunia ni kebaikan. Dan dakwah ni ada satu dakwah bil lisan, satu bil hal, dengan tingkah laku. Sebab tu orang tanya Nabi, sedekah mana lebih sedekah? Nabi sebut sedekah ni ada dua. Satu secara sembunyi, satu lagi terang-terangan. Dua-dua tu baik. Jadi ada masa yang macam orang yang tolong kita untuk bagi makan, kita tak viralkan, tak masuk dalam Facebook. Tapi apa yang
yang memang benda tu dah viral, selalunya kita akan kedepankan. Benda tu terlalu teruk, kita kedepankan supaya mendapat kesedaran lebih ramai orang, supaya lebih ramai dapat dibantu. Jadi itulah niat saya. Dan juga program Astro ni sebahagiannya pada awal itu kan, saya memang dah setkan juga nak rakam apa semua. Jadi memang benda tu, YouTube ni saya buat kemudian ni saya buat. Jadi saya gunakan je video tu untuk sebar pada lebih ramai orang, dan orang pun tahu juga. Lalu itu pun ada juga orang kata dapatlah sikit pendapatan sikit melalui YouTube ke Facebook tu, sikit-sikit lah tambah-tambah. So pahalanya tak berbeza Ustaz kita bagi tahu pada orang, sedangkan pahala tu mungkin bertambah lagi bila orang lain Tu mengikut. ramai orang salah faham. Orang banyak macam orang kita, dia macam orang belajar. Saya sendiri faham dulu macam tu. Selalu tanya kat budak-budak sekolah, siapa nak berjaya? Semua angkat tangan. Siapa nak bahagia? Angkat tangan. Siapa nak kaya? Semua tak angkat tangan dah. Takut masuk neraka. Siapa nak jadi terkenal? Orang pun takut nak jadi terkenal. Orang faham terkenal ni kena menunjuk, terkenal ni. Sebenarnya kenapa kita kena ke depan, maju, terkenal? Supaya kita mudah-mudahan Allah guna kita untuk jadi contoh yang baik, dan supaya sahabat akhirat kita bertambah. Yang paling penting supaya Allah redha kita. Sifat rendah diri tu perlu bertempat lah Ustaz Ada benda tak payah Ustaz? Ada benda kita ada masalah. Maksudnya bukan kita terkenal untuk bawa orang kepada kita. Kita nak terkenal tu supaya jadi contoh. Saya selalu fikir, saya lebih macam mikirkan penyelesaian pada satu perkara berbanding saya nak membahas satu perkara. Contoh contoh anak kita lah, suka apa? Kan anak perempuan, suka Korea contohnya kan. Ayah-ayah pun bising lah, anak aku ni semua hari-hari Blackpink contohnya kan. Betul. Anak-anak. Jadi kita marah. Tapi kenapa tak kita berusaha supaya ada orang Islam yang maju ke depan, jadi contoh supaya anak kita dah tak sibuk nak ikut budaya orang luar, tapi lebih pada ikut budaya kita sendiri. Itu kita perlu jadi terkenal dan ke depan supaya anak-anak kita esok nak jadi macam kita. Awak nak jadi macam siapa? Nak jadi, kan terpaksa sebut jauh-jauh. Awak nak jadi macam siapa? Saya nak jadi macam ayah saya. Jadi kita jadi contoh yang baik kan. Jadi penting terkenal. Nabi sahabat lu terkenal. Nabi sahabat-sahabat semua terkenal. Jadi medium yang ada ni orang guna untuk semua benda, tapi untuk agama orang tak nak gunakan. Jadi agama tu macam orang lupa, lalai. Jadi kena gunakan. Macam saya buat live kan, dulu buat live. Masa tu tak ramai lagi orang buat live kan. Tapi bila PKP ni hari-hari semua ustaz-ustazah semua gunakan live ni sebagai tu sampaikan ilmu contohnya. Inspirasi. Jadi, lah Ustaz Maksudnya kita memang kena gunakan apa teknologi yang ada ni untuk berkongsi kebaikan. Faham Ustaz. So Ustaz, bila dah jadi terkenal, bila semua orang dah tahu Ustaz seorang yang sentiasa membuat kerja amal, ada tak yang ambil kesempatan Ustaz? Sebab saya yakin, saya pasti mesti ada yang cuba menipu Ustaz untuk mendapatkan sumbangan Ustaz. Sebab Ustaz kalau orang minta aja, saya nampak Ustaz bagi. Hantar air, hantar makanan semua kan. Pengalaman Ustaz sendiri bagi mereka yang mengambil kesempatan Ustaz. Jadi memang ada orang buat macam Facebook yang tipu, ada yang iklankan nombor akaun sendiri, ada yang gunakan page muka saya, Facebook muka saya kan dah banyak juga. Guna muka saya tu saya tak marah, tapi yang saya marah bila dia menggunakan untuk, saya pun tak, kadang ramai orang tertipu kan. Saya tanya, ustaz panggil saya kat situ. Dan ada orang yang ada pula letak nombor akaun. Macam dulu ada orang jual buku guna nama saya, Facebook macam nama saya. Sebenarnya lain sikit contohnya kan. Ustaz Abid Liu contoh. Mana pernah saya ada Facebook Ustaz Abid Liu? Okay. Contoh kan, Ustaz Abid Liu ke apa, macam itulah bunyi macam. Tapi saya punya Facebook Abid Liu je. Dia punya Ustaz Abid Liu. Atau apa-apa lain saya tak nak sebut lah. Jadi bila menunjukkan diri tu saya, jadi satu kesalahan lah. Jadi dia letak nombor akaun, tipu. Benda tu terjadi. Jadi apa yang saya mampu buat, kalau saya perasan, saya akan cuba bagi tahu, betulkan. Kalau tak mampu, saya tawakkal lah ala Allah. Bismillah, macam tu lah. Tapi yang bila ambil kesempatan minta tolong ni memang ada kan. Setakat makanan ni bagi saya kena tipu pun tak apa. Kalau orang perlu makan, minum ni benda tu benda asas. Kalau dia tipu kita pun tak apa kalau dia nak makan. Kalau dia lapar kan, tak apalah. Kita mana tahu dia tipu. Tapi kalau buat macam nak duit banyak-banyak, hutang alung ke, memang maaf, saya memang tak layan lah. Memang saya tak dapat nak bantu hutang puluh-puluh ribu. Bukan saya lah tu. Saya akan beri pada benda yang maksudnya yang betul-betul keperluan asas hidup lah. Faham Ustaz. Ustaz, untuk clear sikit Ustaz, Ustaz punya Facebook ada satu sahaja Ustaz saya ada dua. Satu yang friend Abid Liu pakai jubah merah tu. Satu lagi yang page pun Abid Liu je. Okey, yang lain-lain Instagram pun Abid Liu je. Kalau ada ustaz, ada satu saja Instagram satu je, Abid Liu je. Dan semua saya tengok ada grup Telegram, ada grup saya kalau untuk kongsi ilmu okey, tapi bukan saya lah admin semua sekali. Ada grup Abid Liu Telegram, ada grup Abid Liu dekat page-page. Saya gembira mereka jadi sebahagian ni berkongsi apa yang saya buat. Tapi itulah biar kawan kena tahulah tu bukan saya lah. Bukan saya. Twitter pun Ustaz tak ada
Twitter saya tak ada. Jadi Ustaz hanya ada Facebook dan juga Instagram. Jangan tertipu kalau ada orang buat benda yang tak senonoh Itulah. Ustaz. So 2 soalan terakhir Ustaz. Kes yang ketika PKP ni lah Ustaz, dalam masa 6 bulan terakhir ni, 9 bulan ni, apa kes yang paling menyayat hati Ustaz lah, yang terkesan sehingga hari ini Ustaz boleh kongsi bersama dengan kita orang semua Ustaz dalam masa yang PKP ni Ustaz? So antara yang masa PKP ni, bila saya tengok ada orang tinggal, antara yang terbaru ni kita bantu dalam program nanti, apa yang kakak tiba-tiba dia pergi rumah, tapi dia kaki pun tak ada, dah malam-malam, kita pun tolong kakak tadi, tolong tinggal macam bangunan tak ada orang, kedai dah tinggal. Anak 2 orang OKU, seorang baru meninggal setahun, seorang lagi OKU lembam 17 tahun, suami stroke. Kakak tidur kaki tak ada, tinggal nyamuk boleh masuk semua sekali, tak ada dinding, semua tak ada, open air, ada atap je. Maknanya tak ada tandas, tak ada elektrik, semua tak ada. Tandas ada, tandas tinggal macam tandas public awam jauh, tapi memang kotor, busuk, dah orang tinggal lah. Memang dah tak boleh buat apa lah, jadi duduk kat situ. Jadi bila kita pergi, saya sebenarnya dah tak nak pergi dah sebab dah penat dan dah lewat dan ada benda lain nak tempat lain saya janji. Tapi saya singgah juga. Jadi kita pindahkan kakak tadi, lepas seminggu kita pindahkan, kakak tadi dapat kakak tadi meninggal dunia lepas seminggu, kurang pada seminggu meninggal dunia. Tapi dia tak berhenti kata, Ustaz, Tuhan ni baik, Allah ni baik. Ustaz, Allah ni baik kan? Baik Allah ni. Tak berhenti dia bawa baik kat kita. Dan Allah kabul doa saya, Ustaz. Saya antara bila jumpa miskin, dia cakap, Ustaz, Tuhan ni baik kan? Dikabulkan doa saya. Itu buat saya macam rasa berdosa, rasa bersalah, rasa terlambat, dan rasa bersyukur juga paling kurang saya sempat jumpa dia. Ada rumah kita pergi taik yang kat Kedah tu, taik penuh kotor, sekotor-kotor. Lepas tu macam rumah memang bukan rumah lah, teruk sangat sampai saya tengok saya menangis. Saya macam tak tahan. Saya jarang menangis masa beri bantuan ni. Saya memang tahan juga air mata, tapi itu tak tahan. Budak-budak kecil tidur atas taik-taik, najis-najis. Jadi saya fikir macam mana nak buat. Jadi kita carikan rumah, kita pindahkan. Alhamdulillah dapat pindahkan. Walau banyak kontroversi berjadi juga daripada pertolongan tu, tapi yang penting sebagai saya, keluarga tu dapat rumah, dan pakcik yang kita tolong tadi meninggal dunia. Pakcik tu meninggal. Yang wanita tadi tu di mana Ustaz? Negeri mana Ustaz? Kuantan. Yang pakcik tadi Kedah, yang penuh kotor tu kat Kedah. So banyak macam tu lah, bukan sikit lah, hampir setiap negeri ada orang. Yang paling tak tahan, bila kita ambil anak dia, hantar madrasah, budak-budak tu baik, hafal Quran. Tu lagi sedih lah. Tadi kita tengok dia, orang kata seteruk-teruk budak, sekotor-kotor budak, tak sekolah, nampak macam maaf, orang kata tak, memang habislah hidup dia. Tapi bila kita hantar madrasah, tak sampai 2 hari bagi jubah, botak kepala, baca Quran, dengar pula cakap ustaz. Lepas tu bila nak balik kampung, tak nak balik pula, nak belajar lagi. Itu yang buat kita paling syahdu. Kita macam, ya Allah, semalam kau macam tak nak pergi weh. Dia duduk situ, dia belajar, dia seronok. Dia jadi, tu antara bila tengok anak-anak, terutama bila anak-anak berubah generasi ni. Ramai orang kata ustaz tolong susah. Orang kata ustaz bagi ikan je, tak bagi kayu pancing. Orang cakap orang suka cakap itu sebenarnya saya cuba buat apa segala yang mampu kan. Segala apa orang fikirkan tu, insya-Allah saya dah fikirkan apa yang paling saya boleh bantu keluarga. Selalunya memang kita akan sampai selesaikan apa boleh buat, kita akan cuba. Tapi kadang kemampuan untuk semua nak berniaga, semua ni bukan senang lah. Tak semua orang boleh fikir nak berniaga. Rezeki orang cara fikir. Ini pula orang miskin-miskin ni, kalau dia boleh berfikir, takkan 12 tahun ditinggal tanpa air, tanpa berak pakai gali 12 tahun. Anak-anak berak pakai gali, pakai kampus. Jadi agak-agak orang ni normal ke tak sebenarnya? Dia bukan dunia macam kita. Mereka sangat memerlukan pertolongan. Kalau kita biarkan, mungkin lagi 12 tahun, esok anak dia pula akan teruskan kehidupan yang diuji macam tu. Itu seseorang perlu buat sesuatu untuk bantu mereka. Sebab tu dalam Islam ni ada zakat. Memang zaman Nabi ni zakat ni dibagi. Zaman sahabat-sahabat, zakat ni dibagi. Takkan Nabi tak didik dia orang, sahabat tak didik dia orang jadi peniaga yang hebat, jadi orang hebat. Tak semudah macam kita ucapkan. Anak sendiri pun 5 orang. Ada seorang malas sikit, seorang rajin sikit. Ini kan pula anak orang memang hidup dia tak macam kita. Dia boleh hidup tanpa air. Rumah gelap kita, pakai pelita. Jiran ada elektrik, dia pakai pelita. Jadi kita kena tolong dia. Bukan kena bantu mereka. Itu antaranya. Dan semua ni kita Ustaz boleh tengok dalam jejak Epic Liu nanti nanti kan boleh tengok dekat jejak Epic Liu. Astro Prima hari Isnin 9 malam. Betul. Ustaz, last lagi Ustaz. Untuk penutup kita hari ni lah Ustaz.
So beramal ni sebenarnya yang saya tahu tak semestinya nak tunggu kaya sahaja. Kita tak semestinya kaya untuk beramal. Mungkin Ustaz boleh kongsi sedikit lah kepada mereka kat luar sana kan Ustaz, mengenai kerja-kerja amal ni. Apa yang mungkin kita boleh lakukan ataupun apa yang patut kita buat. Jadi kaya ni dekat hati, bersyukur apa yang kita ada. Saya selalu sebut, kalau kita ada sekeping roti, ada 2 keping roti, adik ambil 1, tinggal 1. Adik nangis nak 1 lagi. Saya cakap kat anak saya, ambil kita punya roti tadi kerat, bagi ke adik kita. Tiba tengok mak macam muka mak sedih je, mak belum makan, ambil roti yang separuh lagi, suap kat mak, kita pun lapar. Hari tu kita dah jadi orang kaya. Kita sanggup berlapar tengok mak kita makan, tengok adik kita makan. Sampai mak kita tak perasan yang kita belum makan. Kita jadi anak yang kaya. Macam mak kita selalu buat. Ramai anak ingat, mak, Ustaz, mak saya tak makan KFC. Saya suka dengar orang cakap, Ustaz, mak saya tak makan pizza. Mana adik tahu mak tak makan pizza? Dia tak makan, Ustaz. Tak, bukan dia tak makan. Dia semua dia tak makan. Mak suka makan. Dia tak nak lah nak. Tak payahlah, bazir-bazir makanlah nak. Tahu sebab apa? Sebab dia selalu berkorban sampai dia tak peduli pun dia tak makan. Kita kalau orang tak ajak makan sekali merajuk. Mak tak pernah merajuk. Tak. Sebab tu kalau anak yang baik, dia bukan nak flower mak dia makan. Dia datang letak kat pinggan mak dia. Kalau lagi hebat boleh suap mak dia sampai mak dia makan, itu tanda kita jadi orang kaya. Kaya, 1 roti share, 10 share lebih ramai orang. Esok Allah bagi 100 roti, share lebih ramai orang. Esok ada 1 juta roti, share dengan lebih ramai orang. Nak buat baik ni, jangan tunggu orang lain. Fastabiqul khairat. Kalau kita rebut buat baik, Allah ambil peluang tu bagi kat orang lain. Kita kalau tak digunakan untuk buat baik, Allah guna ke orang lain. Tu Ustaz saya cakap. Kalau kita tak tolong, nanti ramai tolong. Sebab tu banyak orang yang perlu pertolongan, tak dapat pertolongan. Sebab semua fikir, dah ramai dah tolong tu. Ramai orang tolong. Sebenarnya dah 12 tahun dia hidup, tak ada orang tolong dia. Orang tolong mungkin bagi makan, tapi tak bantu untuk bagi tandas kat dia, contoh. Jadi kalau nak buat baik, jangan tangguh. Nampak peluang buat baik, rebut. Nampak, kalau kita tak buat, mungkin tak ada sesiapa nak buat. Terus buat. Dan bersyukur Allah gunakan kita. Kalau kita rasa penat, letih, sedih, susah, tu namanya perjuangan. Tapi kalau tak pernah rasa susah, tak sedih, senang je, kita belum berjuang. Kita berjuang. Saya bila nak buat baik kat orang ni, Ustaz? Tak penat ke? Buat baik kat keluarga, buat baik kat masyarakat, buat baik kat manusia ni sampai bila? Sampai kita mati. Dan itulah tujuan hidup kita sehingga dapat redha Allah. Dan kita penat, letih, tapi kalau tidur pun penat juga. Kalau kita tidur je penat. Macam ni tengok handphone je pun penat juga. Kan? Main handphone pun penat. Makan pun boleh penat. Jadi kalau penat buat baik, apa salahnya kan? Jadi terus buat baik, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Inspirasi Ustaz kepada ramai orang di luar sana lah Ustaz. Amin. Bagi saya yang negatif tu cuma mereka yang tak faham tu Ustaz. Ya, betul. Belum faham lagi Ustaz. Okey, jangan lupa bersama dengan Ustaz Abilio, program baru bersama Astro, Jejak Abilio Ustaz. So nanti kita tengok Ustaz di TV pula kali ni. Dah lama tak tengok yang program baru Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak. Jumpa lagi Ustaz. Terima kasih. Semoga selamat dan kita berada dalam keadaan kesihatan yang baik Ustaz. Abang juga Allah mudah semua. Bahagia. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.